Buat apa? Saya peguam. Oh, peguam pula. Tadi polis, betul askar ni peguam. Banyak betul badan. Apa ni? Okey, peguam apa puan? Peguam Saya puan. Saya nak tanya, saya memang dah lama nak tanya. Kan yang kan peguam ataupun hakim yang pakai apron. Dia masa dekat mahkamah tu dia pakai macam apron, masak. Tu apa nama dia? Bib. Oh, kan dia macam apron tapi bukan apron warna putih. Itu pakaian hakim ke pakaian peguam? Kalau di mahkamah tinggi, hakim pun kena pakai, peguam pun kena pakai untuk pendengaran penuh. Kalau kita panggil chamber matters ataupun kamar, masalah dalam kamar tak perlu pakai peguam, tapi hakim biasa dia sentiasa pakailah. Oh, itu nama BIP. Macam mana eja dia? BEEP. BIP. Oh, BIP je. Oh, alright. Okay. Ada perkongsian ke? Ada. Sebab adalah saya terima komen-komen kan. Kata kalau menang saman, menang dapat duit tu duit haram. Jadi apa komen ustaz untuk orang yang menang saman dapat ganti rugi? Contoh fitnah kan. Jadi diorang kata haram pendapatan daripada saman orang ni lah. Macam apa pandangan ustaz? Okey, dia macam ni. Berkenaan dengan saman, iaitu meletakkan hukuman dengan menuntut wang ringgit ataupun harta. Dia macam ni lah. Bila kita difitnah, ada dua benda yang kita boleh tuntut. Sama ada kita minta orang yang memfitnah itu dipenjarakan, ini tidak melibatkan harta benda dia. Atau kita saman dia sebagai denda, ini melibatkan harta benda. Maka sebahagian daripada ulama tidak bersetuju untuk menghukum seseorang dengan menuntut ataupun mendenda dia dengan material, dengan wang ringgit. Sebab bimbang nanti orang kata makan harta benda orang lain dengan jalan yang salah. Tapi sebahagiannya bersetuju, cuma dengan meletakkan syarat tidak terlalu melampau di dalam menuntut denda yang berbentuk material. Sebab tu hukum ni ada dua lah. Contoh ni macam dekat sekolah lah. Siapa yang tak siap kerja sekolah, di rotan. Rotan tak melibatkan material. Ataupun siapa tak buat kerja sekolah, denda 20 sen. Jadi 20 sen itulah yang orang petikai. Kenapa nak minta harta dia? Kena buat denda yang lain. Okey, itu settle lah. So saya nak kata kalau menang saman tu makan duit haram, tak juga. Dia maknanya bergantung kepada berapakah jumlah dan benda ni perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Cuma yang orang selalu kata, kalau puan pernah dengar, siapa yang jadi hakim ataupun siapa yang jadi peguam, sebelah kakinya ada dalam neraka. Pernah dengar tak ayat ini? Selalulah kalau kita kena macam tu kan. Sebenarnya tak ada masalah pun. Mungkin orang menakut-nakutkan. Sebab pada zaman Nabi sendiri pun sebagai hakim. Cuma Nabi ada sebut dalam satu hadis, qadiyan finnar. Dua orang hakim akan masuk neraka. Iaitu yang pertama, hakim yang membuat keputusan secara zalim. Dan yang kedua, hakim yang buat keputusan secara jahil. Dia tak ada ilmu kehakiman, dia jatuhkan hukum. Maka akhirnya akan menzalimi orang lain. Walaupun niat dia baik. Ada satu hakim yang akan masuk syurga. Iaitu hakim yang membuat keputusan dengan adil. Jadi, dia sebut pasal hakim. Peguam dia tak sebut. Peguam dalam bahasa Arab kita panggil al-muhami, mahami. Hakim dalam bahasa Arab, qadi. Cuma peguam pun mungkin lebih kurang sama dengan hakim lah. Sebab dia membantu buat keputusan. Jadi, boleh tak kita kerja peguam ni? Boleh. Kalau kita membantu untuk menegakkan kebenaran. Dia yang bermasalahnya kalau ada satu, kita panggil apa? Kalau orang yang hire peguam tu anak guam anak guam. Kita panggil anak guam. Kalau ada orang tu dia buat jenayah, lepas tu dia bayar dekat seorang peguam. Tolong aku bayar kau 2 juta, tapi kau kena selamatkan aku. Memang aku yang buat benda tu. Yang peguam ni pun ambil sebab semata-mata untuk dapat 2 juta dan dia pun menang berhujah. Dia peguam yang hujah dia kuat, petah berkata-kata apa semua, dia memang menang lah, dia memang terkenal selalu menang. Orang yang salah pun jadi betul. Yang ni masalah. Yang ni yang disebutkan neraka. Tapi kalau peguam tu seorang yang adil, dia memilih kes, tak ada masalah. Sebab tu Nabi ketika dia jadi hakim, ada 2 orang bergaduh,
Kemudian Nabi nak putuskan hukum, ada seorang tu petah bercakap, ada seorang tu mungkin gagap. Nabi kata apa? Hati-hati. Barangkali aku memenangkan orang yang petah bercakap. Selalunya orang yang petah bercakap ni macam betul aja kan. Dan orang yang tergagap-gagap ni nampak macam tergagap nampak mesti kau salah, padahal dia tak reti bercakap. Jadi Nabi bagi amaran hati-hati, bimbang, kalau aku salah dalam memberikan keputusan, bermakna aku telah memberikan sepotong api neraka kepada kau yang menang. Walaupun kau menang, hakim menangkan kau sedangkan kau salah, tetapi kemenangan kau adalah umpama potongan api neraka di akhirat. Itu je lah. Okey. Sebabnya masyarakat ni selalu salah faham. Sebenarnya bila kita ambil anak guam, untuk saya lah, peguam ada macam-macam. Jadi kita sebenarnya dah baca dokumen, kita dah faham. Yes. Kita, kalau yang kes-kes yang kita rasa macam dia akan mengenai satu pihak, kita takkan saman pun. Ataupun kalau kita bela orang, contoh dia dihukum ataupun di-charge dakwa tu lebih daripada apa yang sepatutnya. Macam contoh dia curi roti sahaja tapi dia kata berompak, berkumpulan atau bersenjata ataupun berkasar kan. Jadi peguam pun bela. Jadi mereka ni tak mau faham dah kan. Jadi saya pun kadang dilema bila ada komen-komen macam cyberbully lah pun kan, dia kata haram lah kita kalau kita menang. Sebenarnya semua itu berdasarkan hujah dan kita percaya dia adalah layak untuk anak guam lah. Jadi bila menang saya kuasa. Yelah, tak apa puan. Maknanya as long kita, sebenarnya benda ni bukan terjadi. Bila masyarakat ni masyarakat dia tak tahu hal sebenar. So semua aspek dia akan bagi komen lah. Dalam bidang peguam pun dia nak bagi komen, dalam bidang bomba pun dia nak komen. Kenapa kau tak padamkan api dekat atas? Kenapa padamkan api dekat bawah kan? Dia tak berada dekat situasi tu. Jadi dia akan mengomen. Dia tak reti masak, chef masak pun dia komen. Jadi selagi kita tahu yang kita ni jujur, maka teruskanlah. Maknanya peguam adalah salah satu daripada orang kata satu institusi yang penting dalam aspek untuk menegakkan kebenaran kan. InsyaAllah lah tak ada masalah. Okey, itu je lah soalan saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih puan. Doakan kami. InsyaAllah. Assalamualaikum.